الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه المرسلين إلى حضرتنا المصطفى طه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والعلماء والصالحين وخصوصا الإمام ابن عبد الملك بن عبد الله وابن الملك الله ورسوله وفرائهم أجمعين شهد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فحل النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب. أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungannya dan kebesarannya pada zatnya yang wajib berwujud, dan dengan kesempurnaannya dan kemuliaannya pada sifat-sifat kamalat dan asma'-asma'nya yang mulia. Ialah Allah yang menciptakan kita dan sekalian makhluk, dan dialah Allah yang mengatur, mentadbir, menggerakkan sekalian makhluk siang dan malam berganti-gantian, dan begitulah kita juga. Allah gerakkan kita dapat hadir ke masjid kita yang diberkati Allah Ta'ala ini, dapat sama-sama kita beribadah dan menyambung lagi pengajian kita pada kitab Tauhid Allah Syariah Hakikat satu yang ini. Kita sambung ke surah yang ke-7. Syekh Ahmad Al-Fatani sebenarnya sikit lagi kita masuk sifat manawiyah. Surah 27 menyebut Syekh Ahmad Al-Fatani dalam kitab Faridatul Faraid. Sebenarnya selawat salam kita atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa cahaya hidayah, petunjuk serta rahmat bagi sekalian alam. Untuk kita beralih keberkatan daripada Allah. Limpah rahmat kurniaan itu tiada lain bersumberkan dari makhluk yang paling agung dan paling sempurna, ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciptaan Allah yang paling sempurna, yang termulia, yang teragung dan teristimewa ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia ia dari malaikat, lebih mulia ia daripada arasnya, termulia ia daripada, bahkan dikatakan daripada syurga sekalipun, ialah yang termulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa mulianya umat-umat baginda, maka kita dipilih oleh Allah zuriat yang lahir selepas pada Nabi yang disebut Nabi akhir zaman, Nabi penutup bagi sekalian Nabi dan Rasul. Maka kita umat baginda, maka kemuliaan itu terlimpah kepada sekalian umat dia juga. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian keuntungan itu tiada merasakan kita tidak memuji dan tidak berselawat ke atas baginda.
kerana memuji dan berselawat kepada baginda bukan sekadar mentaati perintah Allah Ta'ala, tetapi juga mensyukuri nikmat Allah yang paling besar. Bahasa kita kata berterima kasih yang amat-amat sangat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selawat dengan selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah sebagai satu bukti tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang paling besar. Syukurlah kalau Rasulullah redha pada kita, maka pasti Allah akan redha kepada kita. Bila Rasulullah redha kepada kita, maka tiada tempatlah bagi kita melainkan syurga Allah Ta'ala jugalah balasan. Kerana keredaan baginda merupakan puncak untuk mendapatkan keredaan Allah yang dituntut, yang dijalani oleh sekalian hamba-hamba yang benar, yang beriman kepadanya. Dan kita tergolong dalam golongan yang beroleh redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan redha Allah insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما عنوا بالله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما أمان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما عنوا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال المؤلف الشيخنا وليدنا إبراهيم المالك فتح الله ونفعنا به وبعمله في الدارين آمين يا رب العالمين. Syekh Ahmad Al-Khattani dalam kitab Faridatul Faraid mewajibkan menyebut kaumuhu kerana jika tiada kaumuhu ia akan menjadikan qadiran dengan makna zat
yang memiliki kudrat. Muridan dengan makna zat yang memiliki iradah. Aliman iaitu zat yang memiliki ilmu, dan begitulah yang lain. Ia menjadikan ma'nawiyah sebagai zat, bukannya sifat, dan membawa kepada bersusut zat. Ada zat yang berkuasa, ada zat berkehendak, ada zat yang berilmu dan lainnya. Maha suci Allah daripada zat yang tersusun pada beberapa bahagian. Kaum Mu'tazilah menolak Allah mempunyai sifat, tetapi ahli sunnah wal jamaah mewajibkan Allah mempunyai sifat. Zat ialah dirinya, adapun sifat ialah perangai atau kelakuan zat. Keduanya tidak boleh berpisah. Wujud zat tanpa sifat adalah mustahil, kerana zat ibarat nyawa yang hidup. Tanpa memiliki sifat mendengar, melihat, berkata-kata, berilmu, kudrat, iradat, maka ia hanya nyawa yang tiada berfungsi atau zat yang tiada memberi bekas. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah, dengan sama-sama kita memperbanyakkan ingatan kepada Allah Taala. Selain daripada kita memperbanyak dari segi qasad dan niat. Duduk dalam majlis ilmu ni pertama sekali niat kerana nak menuntut ilmu, kerana nak melepaskan daripada tuntutan fardu ain perintah Allah Taala. Jadi mari sejik duduk antara dari isyak ni, maghrib isyak ni, kerana untuk melepaskan diri daripada tuntutan fardu ain. Pertama, pada menuntut ilmu fardu ain. Kata lepas lagi fardu ain ni, sebab lepas tu, tapi nak menambahkan faham, itu termasuk juga. Dan yang kedua, kerana sunnah Rasulullah SAW. Kerana sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat menuntut ilmu. Rasulullah mengajarkan ilmu pada sahabat. Dan lebih-lebih lagi ilmu yang kita belajar ni, ilmu yang membicarakan tentang zat dan sifat Allah Ta'ala. Tidak ada satu ilmu yang paling tinggi dan kedudukan dia ialah ilmu yang membicarakan tentang zat dan sifat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada cari ilmu apa paling tinggi. Ilmu fiqh menurut dia, ilmu tasawuf menurut dia, mana turut kepada dia. Hatta ilmu Al-Quran hadis tadi pun turut kepada dia. Dia mengaji Quran, belajar tafsir, tapi akidah tak benar. Nak letak ke mana? Dia mengaji hadis, tapi akidah tak betul. Nak letak ke mana? Jadi akidah ni tapak. Tapak. Bila ada tapak dan tapak itu tapak yang kemah kejap, letaklah apa pun atas dia, percaya dapat menahan dari pandang dia. Tanah tu tak lebih, tanah tu tak merekah, tanah tu tak gelap. Ini baru buh tiang konkrit, baru 2-3 batang, sengit habiskan tanah. Contohnya, kata mengaji akidah. Soalan pening sikit, Tuhan duduk situ, duduk sini ni, kita pun pening orang. Macam mana Nabi jumpa Allah Ta'ala di Isra' Mi'raj? Macam mana melihat wajah Allah di dalam syurga? Peninglah kita. Apa kita dah kemah. Ngaji atas dunia dulu, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu, tidak berupa, berbentuk seperti makhluk. Tak boleh tengok. Allah tidak berjihad, berpihak di atas bawah, kiri kanan semua mengajar. Tiba datang hadis, nikmat yang paling besar di syurga Allah ialah dapat melihat zat Tuhanmu yang maha tinggi. Di syurga boleh tengok tak sekarang Tuhan. Atas dunia tak boleh. Rupanya Tuhan tu dia tak berupa masa atas dunia. Masa dia syurga kat kiri dia tubik cokok.
Rupanya tanah tak kuat. Dia rebis juga. Faham maksud? Pegangan antikot kita tetap. Dia mari lagi syok. Mari zon. Mari waham terhadap keesaan zat dan sifat Allah. Ada ilmu yang paling tinggi, ilmu tauhid. Mesti ilmu akidah. Dan niat kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan syukuri nikmatnya itu bukan dengan sekadar fasad, tetapi mulazamah kita melazim riyadhah kita dengan zikir hati, dengan memperbanyakkan ingat Allah dalam hati. Jadi saya pesan kepada diri saya yang sering lalai, dan moga-moga ada ikutan dan ibrah kepada semua jemaah bersama-sama zikir hati sepanjang kita majlis insya-Allah. Allah Allah Allah. Sebanyak-banyak dalam hati. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat Allah bizikrillah qulub berzikir kepada Allah. Baik, kita sambung perbahasan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah sifat yang keempat dalam pembahagian sifat 20, dia pembahagian yang keempat. Kita ulang sekali lagi. Kena habis juga bab ni malam ni, kalau tak habis dia ulang pula bulan depan. Jadi kalau kita mari cerita nak ma'nawiyah selalu dia digantung. Tidak boleh kita bila cerita satu-satu sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala ni, kita kena hubung daripada awal dan kita nampak penceritaan dia. Sifat 20 dibahagi pada empat bahagian. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Usul yang pertama sifat 20 ni dia kira bicara dua perkara saja. Zat dan sifat. Daripada zat sifat dia bercah kepada asma. Sifat dan asma itu dia sebenarnya faktulir. Ada kala sifat itu dikenali dengan asma'nya. Kalau nak kenal sifat tanpa nama nak panggil apa? Terkadang di situ juga af'alnya. Dikenali sifat kerana perbuatannya. Kita kenal seorang yang gagah. Perbuatan gagah dia itu menceritakan sifat gagah. Kalau dia main duk hiasnya cahaya tik tunggal itu, kita nak ada gagah kan ni. Tapi kerana dia akak batu yang besar, dia akak balok, dia akak yang apa ni? Sekaki-sekaki rolah. Kita nak foto lagi, nak pergi sama masjid kita tengok, kita foto yang ni. Dia pun angkat. Perbuatan mengangkat yang itu dipanggil af'al, perbuatan. Dan dia akak tu nak tunjuk apa dia? Dia nak tunjuk dia sifat, dia ada sifat apa? Sifat gagah. Sifat kudrat, dia ada kudrat. Orang yang boleh akak yang ni dia ada kudrat. Dia dah, kita dah kata oh berkudrat dia dah. Kita akan panggil dengan nama dia. Oh gagah dia. Ni awak gagah. Awang tu, orang tu gagah tu nama bagi gelaran sifat yang ada. Sifat tu tak nampak, melainkan bila dia buat dia akak yang nampak. Jadi di situlah af'al, di situ asma, di situ sifat. Dan af'al, asma, sifat mustahil wujud tanpa berdiri pada zat. Jadi asalnya kira cara dua perkara je, zat sifat je. Jadi sifat 20, zat sifat. Di mana yang membicarakan tentang zat, iaitu nafsiyah dan salbiyah. Yang membicarakan tentang sifat dan asma tadi, ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi 4 bahagian, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah ini bicara tentang zat. Zat itu diri sama juga wajiban wujud, wajib ada. Bagaimana zatnya? Itu dibicara di dalam sifat salbiyah. Zatnya kidam, zatnya baqa, zatnya mukhalafah, zatnya qiyamun nafsi, zatnya wahdaniyah. Emang tanya soalan Tuhan tu lagu mana? Jawab Tuhan tu ada, dia tu lagu mana? Dia tanya. Jawab Tuhan tu ada dengan lagunya lah. Lagunya. Lagu mana? Kidam, adanya kidam, ada zatnya kidam, ada zatnya itu baqa, ada zatnya itu mukhalafatul hawadis, ada zatnya qiyam nafsi, ada zatnya itu wahdaniyah.
Kalau dia cerak molek 5 butir ni, memang makan ikut aturan 5 butir ni, insya-Allah sembuh. Hilang penyakit was-was, syok, zon, waham. Hilang daripada akal. Tak ada ragu sikit tu. Dia dah cari, dah tubik dah soalan. Dah ada duk mana, dah ada rupa lagu mana, berapa usia dia, bila dia tu beranak lahir lagu. Tak tubik soalan-soalan kotak. Lagu tu. Soalan senang otak lagu tu tak tubik. Tak tahu tubik dah. Bila faham boleh tubik. Jadi kita ahli sunnah dalam pelajaran tauhid, kaedah Asy'ariyah wal Maturidiyah ini, hak 5 ni faham boleh. Sebab 5 ni lah yang membezakan kita dengan pegangan ketuhanan yang lain. Ketuhanan Tuhan Majusi, Tuhan api, Tuhan Trinity, Kristian, Ruhul Allah, Ibu Ruh Bapa, Ruh Anak, Ruh Tuhan Kudus sebagainya. Hal ini juga menafikan kita dengan Tuhan-Tuhan sembahan yang lain. Ini yang membezakan. Kemudian selesai bab zat, masuk bab sifat iaitu wajib baginya kerana pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah yakni Tuhan. Tuhan itu ialah Allah, zat yang wajibal wujud, yang wajib bersifat. Zat yang wajibal wujud, tadi saya cerita nafsi asabiyah tu, yang wajib bersifat. Dia bukan zat semata. Wajib bersifat, wajib dihukum atas akal kita. Akal kita tak boleh nak membayangkan sesuatu yang wujud tanpa sifat. Dari sudut makhluk. Adapun hakikat Allah Ta'ala memang tak boleh nak bayang dah. Musa cari ya. Cotok pun takkan jumpa. Dari sudut makhluk, kita hanya boleh mencapai, akal ini hanya boleh mencapai dimensi dia, frekuensi dia. Apa ni? Makhluk. Makhluk mana boleh capai? Makhluk zahir. Makhluk gaib tak boleh dah. Cek dah otak. Makhluk gaib jam dah otak itu. Jin tak juga dah cari. Dah ada nak mikir. Hamba tengok tadi kereta jalan lebar tak ada. Ada. Ada lebar, hamba nampak. Hamba tak nampak. Bukan tu. Contoh otak lain lagi ya. Lain nak mikir. Ada kawan tu pakai kereta teknologi moden. Pakai pilot, autopilot ke, pakai remote ke, pakai apa. Contohnya lah. Dia tarik seat, betul molek, tidur, petang. Dia setting semua. Lagi luar ni, masjid Mahkota Amat. Daripada cendok, saya tengok. Dia tarik tidur. Tak tahu ustaz siapa orang sini. Ambil nampak kereta ustaz ni. Ustaz bela remote pun. Bela. Tak bela dia, tak pergi jalan pun. Bela elektronik tu. Satu. Otak kita dah nak capai benda tadi. Tapi makhluk tu, jin, syaitan, sekalian gaib, bunian ke apa ke, semua makhluk tu. Apatah lagi Allah Tuhan yang mencipta makhluk, lagi kita dah capai. Tapi nak cerita tak, di akal kita tak boleh menerima kalau kata sesuatu yang wujud tanpa sifat. Zat apa sifat dia? Saya ada tasbih. Kata tasbih awak macam mana? Tasbih 33 ke tasbih 100? Tasbih bulat-bulat biji dia ke lepeh? Kata saya, tasbih saya tak bulat, tak lepeh, tak 100 tak ni. Ceritakan sifat tu kepada saya, tasbih awak. Tasbih tulang unta ke, awak bawa balik umrah kan? Tasbih putih khema ke? Dah, putih khema tak, tulang unta tak? Ada tulang gajah. Tasbih tulang apa? Taring rimat. Allah tu. Tak belaka maknanya tak diterima oleh akal. Apa tu? Simple je. 40 ni logik akal sebenarnya. Cuma cara olahan, cara ilmiah, ilmu orang lama. Kalau lagi dia panggil logik akal dan dari segi sains boleh membuktikan Allah itu ada dan Allah itu kuasa. Allah dengan segala sifat. Betul, boleh terima.
akal kita tak boleh terima kalau kata benda ada tanpa sifat. Benda itu zat. Dari segi bahasa kepada makhluk, benda itu dipanggil arad. Nisbah kepada Tuhan dipanggil zat Tuhan. Tidak panggil benda Tuhan, zat Tuhan. Kita tak panggil zat benda. Dia panggil benda tu. Benda apa? Arab panggil arad. Benda. Benda yang bersifat dengan sifat benda. Keras, nipis, cair. Itu semua sifat benda belaka. Batu, kayu. Bagi sains. Memang logik. Jadi sifat benda ini, benda itu zat dan ada sifat benda. Benda yang dipanggil pada makhluk ini disebut dari segi sains jirim, jisim, atom. Adalah proton yang ke pro 2 ke. Anda lagi nama lah. Sebut proton, mau dah sebut pro 2 bersati. Kita set kancil pro 2. Nama ni jirim, jisim. Sifat jirim, jisim dipanggil arad. Sifat benda. Benda dan sifat benda. Zat dan sifat. Zatullah, sifatullah. Kait, beza. Jadi sifatullah, pegangan ahli sunnah wal jamaah, Allah ialah Tuhan yang wajib wujud, yang wajib ada zatnya, bersifat dengan sifat kamalan, dengan bersifat dengan sifat yang maha sempurna. Wajib akan menghukumkan wajib. Bukan kita kata, bukan maknanya menghukumkan di atas sifat Tuhan tu, akal menghukum, kita menghukumkan perkara itu bagi akal kita. Bukan kita nak hukum atas Tuhan. Bila kita hukum atas Tuhan, kita taklifkan Tuhan. Tuhan wajib ada sifat. Soalan gitu. Lepas tu dipanggil wajib. Kalau dari istilah matan, dia panggil wajibun fi, bukan wajibun ala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudrah. Itu dari segi matan bahasa Arab sebut. Wa yajibu fi haqqi, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudrah. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi zatihi ta'ala. Bila dia kata wa yajibu fi, dan wajib bagi apa? Bagi akal. Kalau syarak, wajib ni wajib akal. Kalau wajib syarak, dipanggil wa yajibu ala mukallafin, wajib ke atas setiap mukallaf. Bila kata Allah kata wajib ke atas setiap mukallaf, maka wajib atas kita kena buat perkara tu. Dia wajibkan apa? Wajib ke atas setiap mukallaf yang akil baligh ialah solat, contoh. Mengerjakan solat, mengerjakan puasa. Maka perkara tu ditaklif atas kita. Wajib yang kita kena buat. Beza ni. Jadi bila kata Tuhan wajib bersifat, bukan kita mentaklifkan Tuhan, Tuhan mewajib kena ada sifat. Itu beza ni. Tapi yang dihukum itu kepada akal. Akal mewajib kena terima bahawa Tuhan tu ada sifat. Sebab apa wajib terima Tuhan ada sifat? Kerana Tuhan yang mensifatkan dirinya bersifat. Itu dia jawapan ni. Dan apa akal aku kena terima Tuhan tu wajib ada sifat? Kerana Tuhan itu Allah yang mensifatkan dirinya bersifat. Di mana dia sebut dia itu bersifat? Di dalam Al-Quran. Dia mengfirmankan dia, innaka ala kulli syai'in qadir wa huwas samiul basir. Dia Allah yang maha melihat lagi maha mendengar. Dia Allah yang menguasai setiap sesuatu. Inna Allah alimun bi dzati sudur. Dia Allah yang maha mengetahui, sifatnya mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kamu. Semua dia kata. Dia zat Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat itu yang dipanggil secara ijmal umumnya sifat kamalan, sifat yang sempurna.
Yang kait balik ni tak habis pula baca tadi. Lah, kita baca kita kira habis selesai lah. Jadi zat sesat sifat. Wajib Allah bersifat. Ni memang ada dengan matangnya kita. Kalau kita baca tadi ni, kalau kita ni kita syarah dulu. Kita baca dah matang, kita syarah kayak gini, kita baca sekali lagi matang. Oh, nampak Pak Ustaz cover ni. Pak Ustaz goreng tadi. Hangit dia goreng. Kalau dia makan sikit kita. Dia punya pusing-pusing, dia seorang je faham. Kita tak faham langsung. Dah punya kata dah Ustaz. Kalau lah dia faham bahasa Terengganu, dia Allah mana ni. Kalau lepas-lepas ada kau punya faham sikit-sikit. Jadi sifat itu yakni yang dipanggil sifat kamalah. Pegangan ahli sunnah, Allah wajib bersifat. Kerana Allah yang mensifatkan dirinya itu bersifat. Bukan pandang-pandang ulama kita nak kata pandang kata Tuhan itu ada sifat. Pandang mana? Itu Tuhan kata diri dia. Jadi akal kena terima, maka wajib bagi. Bila sifat, maka terbit dua lagi perkara. Kerana asma Allah, ismul azam ataupun ismul zat, nama bagi zat, nama bagi diri Tuhan itu. Bila kamu sebut Tuhan zat yang wajib al-wujud itu, dia ada nama. Apa nama ismul zatnya? Apa namanya? Ismul zatnya, ismul azamnya kata innani ana Allah la ilaha illa ana. Tuhan sebut nama dia di dalam Al-Quran. Innani anallah, sesungguhnya aku Tuhan, yakni Allah. Akulah Allah, aku Tuhan, aku Allah. Sesungguhnya aku ini Tuhan yang namanya Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku. Wa'budni, dan ibadat dan hambakan dirimu kepada aku, dan berhambalah menjadi hamba aku. Wa aqimis salata lizikri, dan dirikan sembahyang itu untuk ingat kepada aku. Kita pun solat, ingatkah ke barang hilang? Tak ingat Allah sekarang. Allah kata wa aqimus salat, kita pun dirikan solat lizikri, jadi ingat ke barang hilang, ingat ke kerjaan Allah tak siapkan lagi, ingat ke esok orang lagi ketufan yang tak depan. Kena berobat tu. Kena berobat. Teroyak penyakit ni kena ubat. Ubat dia ada dua ni. Ubat dia, tanyalah penjual, hai obat. Tanya dia. Cari doktor rohani. Itu obat dia hanya ada dengan doktor rohani, iaitu para mursyid, para ahli billah. Dia tahu macam mana hati itu nak bila dekat ingat Allah masa solat dengan Allah. Di situ sikit. Mana yang letak di situ? Tarik solat. Dia beritahu nama dia Allah. Jadi dalam kalimah Allah ini masuk depan Allah. Surat 30. Jadi dia kau tak habis. Sebut dulu kita baca. Boleh buka mushaf 30 pada kitab. Ni potong pada depan kali ni mana. Dia sebut kalimah Allah alif lam lam ha. 4 huruf, satu kalimah yang dipanggil ismul zat atau ismu azam, ataupun nama yang paling teragung, yang tertinggi, yang tidak ada namanya. Lafaz ini lafaz khas bagi Allah Ta'ala juga. Khas dari segi lafaz, khas dari segi makna, khas dari segi lafaz. Alif lam lam ha, Allah dia saja boleh pakai, orang lain tak boleh pakai. Mun sultan, mun tu agung pun tak boleh pakai. Nama Allah saja, melainkan mesti diidhafah, disandarkan dengan Abdullah. Yang mulia Tuanku As-Sultan Abdullah. Balik dah. Raya pula kita ayat jelata faham. Aulat Tuanku. Nama Abdullah itu idhafah, sandar kepada hamba Allah.
Nak pakai Allah saja tak boleh. Dari segi makna khas bagi Allah Ta'ala. Itu zat yang ma'bud bihaqqin illa Allah, yang selayaknya disembah oleh Allah, yang diesakan, yang ditauhidkan hanya Dia semata-mata. Jadi 4 huruf yang ada dalam satu kalimah Ismul Azam ini memberi maksud alif, lam, ha. Alif menyatakan zat, alif yang pertama menyatakan zat, lam awal, lam yang pertama menyatakan sifat, lam yang kedua atau dipanggil lam akhir itu menyatakan asma, ha marbutah itu menyatakan af'al. Jadi alif, lam, ha. Begini letak gini ni tangan kita ni. Alif, lam, ha. Ini simbolik ni kalimah Allah kan. Jadi bila sebut zat sifat, terbitlah af'al, terbit asma af'al. Jadi sifat maknawiyah rawasu, sifat maknawiyah iaitu sifat yang disebut menyatakan asma'nya, menyatakan nama-nama bagi sifat serta kelakuannya. Dia nama. Lepas tu kita tengok balik dalam muka surat 26. Kita tengok balik dia sebut apa? Sifat ma'nawiyah ia dinisbah pada martabat asma. Kalau sifat ma'ani tadi dia sifat zat nafsiyah salbiyah. Sifat itu ma'ani, ma'nawiyah itu asma. Zat sifat asma, af'al terbit daripada sifat. Nah, jadi sifat ni kalau tak ada kudrat, mana kita tengok padu atas kita sebagai kiasan. Kita kalau tak ada kudrat boleh buat sesuatu tak? Boleh berbuat sesuatu. Nak jalan mari sejik kita pun tak boleh. Yang kata nak jalan mari sejik, nak buat makan, nak mandi, nak pergi tanah, nak bangun pun kita tak boleh. Tak ada kudrat. Maka tak berbuatlah sesuatu. Ataupun tak berbuat sesuatu pun berbuat juga. Buat apa? Buat saja. Tak buat kerja. Dah buat kerja apa? Duduk saja. Duduk saja tu satu perbuatan juga. Tak kerja dah ni. Dah pecing. Dah buat ni. Duduk saja. Buat juga. Buat kerjaan juga. Duduk saja. Kerja tu. Kerja. Buat. Duduk saja. Jadi ada nama. Ada nama. Nah, sebab itu sifat Allah Ta'ala kenapa diterbitkan jadi af'al? Kerana wajib Allah Ta'ala itu memperbuat ia akan sesuatu. Kerana nyata sudah kesan perbuatan Allah. Perkara yang Allah buat itu memang nyata sudah pada diri kita dan alam. Dan diri kita ini adalah kesan daripada perbuatan Allah. Kita ni memang ada. Kita ni buatan Allah. Ada? Ni kasar sikit cerita kan. Kasar sikit. Baru kahwin setahun. Allah beri rezeki putih pelamin. Betul esok saya pun main kurang. Allah. Jadi gitu yang buruk dia. Buat tamu awak. Buat tamu. Esok lahirlah. Layan. Layan. Kalau ayat yang sama lagi kata, awak esok awak mu ni buat tayah mu gemuk mu ni. Tupik mu. Betul tak bahasa kan? Kampung sini. Bunyi macam kasar tapi orang kampung kata logik. Kita ni buatan siapa Buatan Allah. Bahasa siapa tu bahasa Nabi faham dulu aja. Bukan makna tu siapa Tuhan tu, tidak siapa-siapa Tuhan. Siapa-siapa jadi orang pula. Kita ni buatan siapa? Buatan Allah. Alam ni, langit, bumi buatan siapa? Buatan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah sebut dalam Quran. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi isinya dalam 6 masa. Kejadian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Khalaqal insan, dia pencipta, pembuat manusia. Lepas tu mana manusia nak klik? Ini manusia. Ada tanda perbuatan. Dah wajib dah Allah tu berbuat. Wajib sebab benda ada. Dari segi hukum akal, bukan menghukum kepada Allah. Tuhan mewajib buat. Dah, bukan itu. Menghukum atas akal kena terima, wajib kena terima. Tuhan berbuat. Sebab apa wajib kena terima? Sebab mu nyata, mu ada. Dan bab perintah dibuat ataupun harus membuat itu naik pula hukum. Tidak ada yang perintah dia buat kita. Siapa perintah dia buat kita? Tuhan, membuat Ustaz Khairul jadi, membuat haji tu tolong jadi, membuat pok tu tolong jadi. Siapa dia tu yang boleh perintah Tuhan lain tu? Tuhan je boleh perintah Tuhan. Tuhan boleh perintah Tuhan. Bagaimana pula 2-3 Tuhan? Boleh. Tuhan so untuk ekor huruf so, perintah untuk ekor huruf je. Macam Nabi Allah Ibrahim katalah kepada pendeta-pendeta dia tu. Mu tanya aku, siapa yang memecahkan Tuhan-Tuhanmu? Mu nak tengok Tuhan aku besarkan rapok selit itu. Cuma dia tanya dia. Tuhan katok Tuhan. Tuhan pecah Tuhan. Tuhan benda. Jadi bila Tuhan itu esa benda, tidak ada yang betah dia. Mustahil yang dia boleh betah dia. Ini kita cerita buat wajib atas akal, nak hukum akal kita. Kalau akal kata, Tuhan tak berbuat, maka akal ni tak betul. Akal ni wayang betul. Kalau ada lah dalam sejik mana ni kata, ni bukan Tuhan yang buat. Confirm, berani gerak jari, wayang betul. Tak sambung, ada arus yang tak sampai kotak dia. Betul? Berani? Siapa nak berani tak jari lagi? Memang tak sampai kepahaman. Maksud saya wayang betul tak sampai kepahaman, sampai jasa. Mana boleh tolak Tuhan tak berbuat? Wajib Tuhan yang berbuat. Sebab ni semua ni, siapa yang selain daripada Allah boleh buat ni? Kita. Maka itu perbuatan itu ada namanya Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Semua nama-namanya dalam Asma' Husna itu semua. Maka ia dinisbah martabat asma' kerana ialah nama kelakuan zat. Jadi asma' ini, ya sebab tu kita sebut dulu dalam Asma' Husna ni ada nama bagi zat, nama bagi sifat, nama bagi af'al. Nama bagi zat tentu sekali Allah, Ismu Azam. Nah, ada pun yang lain terhimpun dalam Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illahu warrahmanur rahim. Start daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Safabi, Safa sebut nama bagi sifat wal af'al. Nama bagi sifatnya dan perbuatannya. Nampak? Tadi apa nama sifatnya? Namanya ialah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu nama-namanya di dalam sifatul ma'ani tadi. Baik. Jadi kemudian balik pada matan yang kita baca. Maka kata Syekh Ma'fatani, boleh faham tak dia tahu? Zat, sifat, asma'. Sebab tu dia kata sifat ma'nawiyah ni martabat asma' kerana dia nama. Nama bagi kelakuan zat. Maka ma'nawiyah menggambarkan sifat berkudrat sentiasa dia berkudrat. Sifat ma'nawiyah ni adalah yang melazimi sifat ma'ani. Ya, nama bagi sifat ma'ani, nama bagi perbuatan sifat ma'ani. Dan dia tidak ada pada zat. Jadi ma'nawiyah ni bukan zat. Dia nama bagi sifat. Dia nama bagi kelakuan sifat. Sebab begitu cerita panjang sekali. Sebab macam dia ada cerita tentang satu pegangan kaum Mu'tazilah. Matan Syekh kita ni ada mencerita, matan ni maksudnya teks dia ini ada menyebut tentang satu fahaman yang berlawanan dengan ahli sunnah, iaitu faham apa? Al-Mu'tazilah.
Karena jangan jadi jatuh gelincir Mu'tazilah pula. Okey, kita tengok. Maka kata Syekh Ahmad Fatani dalam kitab Faridatul Faraid mewajibkan menyebut kaunuhu. Dia kata sebut kaunuhu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ada kita dengar orang bilang sifat 20, dia teguh. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dia memberi makna lain dari segi lughawi, dari segi tata bahasa Arab itu bermakna zat yang berkudrat, zat yang berirada. Jadi zat yang bersusun seolah-olah berbinang zat. Dia bukan menceritakan sifat, tapi dia menceritakan zat. Sedang maknawiyah ini nama bagi sifat. Tengok sekali lagi. Maka jika tiada kaunuhu, kata Syekh Ahmad Fatani ini, dari segi tauriknya, ia akan menjadikan qadiran dengan makna zat yang memiliki kudrat, muridan dengan makna zat yang memiliki iradah, aliman itu zat memiliki ilmu, dan begitulah yang lain. 7 tadi lah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sambung balik. Allah wujud tidak. Jadi tengok family nasyid ni. Tak salah dia buat nasyid tu, tapi biar kita faham, biar kita ngaji. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman memberi satu makna berbeza-beza zat. Ada 7 zat Tuhan, ada 7 Tuhan di situ. 7 zat Tuhan yang berasingan seolah-olahnya, yang berpisah. Qadiran, satu zat yang berkudrat, muridan, zat yang berkehendak, aliman, zat yang berilmu, hayyan, zat yang hidup. Jadi ada 4 zat Tuhan, 4 diri Tuhan. Segi lughah. Kesenok dok masuk halu-halu. Dak halu mana ni dak. Oh halu, dak halu mana dah mungkin ngaso. Ngaso rambut tak bukan sikit. Maka dia menjadikan maknawiyah tadi sebagai zat, bukannya sifat. Sedangkan maknawiyah tu dia tergolong di kalangan induknya sifat, atau secara khusus dia asma bagi sifat, nama bagi sifat, dan membawa kepada bersusun zat. Dia jadi bersusun, jadi 7 Tuhan, 7 zat. Ada zat berkuasa, ada zat berkehendak, ada zat berilmu dan lain. Tuhan sebut Maha suci Allah daripada zat yang tersusun pada beberapa hal. Dia faham? Sebab tu dia sebut kaunuhu. Dia sebut kaunuhu. Hu tu dia domain hu tu kepada zat yang wahdaniyah, zat yang. Sebab tu kata kita ngaji sifat 20 ni, mula ngaji ni pecah-pecah dulu, nafsiyah, sabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dari segi ngaji, dari segi i'tiqad berapa? Kamil satu, wahdah. Sebab tu qul huwallahu ahad. Jangan pecah nafsiyah, jangan nafsiyah suku, sabiyah suku, maknawi, ma'ani suku, maknawiyah suku. Jangan pecah suku. Bos rumah dia. Dia bos rumah hebat. 4 orang. Nafsiyah bini 2. Sabiyah nombor 2, ma'ani nombor 3, maknawiyah nombor 4. Bos rumah. Oh. Tak ada sini nak bina tu ilmu. Tak jumpa setakat ni nafsiyah sabiyah je. Pembuh rumah lain-lain. Jumpa rumah nafsiyah sabiyah. Berat. Jadi satu. Wahdah. Sebab tu bila kaunuhu itu balik kepada zat yang wahdaniyah. Zat yang esa. Jadi kaunuhu qadiran. Keadaannya yang berkudratkan. Nya tu satu je. Cuma sebutan dari segi bilangan itu 7 merujuk kepada 7 sifat pada satu zat. 7 itu sifat pun bukanlah sifat yang bersusun, wahdah jua. Di dalam zatnya yang wahdah. Tak tahu duk mana, macam kita lah. Kita ni ada banyak sifat.
penyayang pun kita, musang pun kita, rima pun kita, anak pun kita belaka. Tapi tak tahu ke ada siapa hok mari sini hok musang general ke apa ke dulu. Nah, ada kita di sini ya. Kita general kau rumah aja. Asal rumah general. Bukan general sini ya. Siapa boleh tinggal sifat marah, sifat musang. Hamba kalau mari sedik, hamba tak musang. Tak percaya dia tak. Sebab hamba tinggal rumah. Hamba sing tinggal sifat pemarah di rumah. Tak sifat marah duduk dalam ni. Tak percaya betul konsep buat lari sifat. Dia kata orang lain ustaz. Macam molek sifat dia, kayak kita kata siap buat lari. Boleh tengok lalu. Dia tulis sini. Aku tak mari taubat, aku tak mari tersujud untuk agama. Nanang parang sifat. Skrip ustaz. Cakap berapi terbaik aja. Tapi kalau mau ambil sungguh pun aku tutiknya macam nak kaki ayam gitu. Dia masuk kereta. Apa? Ada lipas spare bulog dalam sehari. Enak dah apa yang ngatuk hati. Ngatuk lagi lah. Sikit lagi dah. Sikit lagi. Baru 10 minit. Kita biasa masa tambahan 30 minit kan. Masa tambahan pertama, tambahan kedua pula. Tambahan pertama dah faham aku lagi. Tambahan kedua baru faham aku lagi. Baik. Jadi kaum Mu'tazilah dia kata dia tolak Allah mempunyai sifat. Nanti saya sebut tadi kita syarah tadi. Mustahil zat apa sifat. Tapi ada golongan yang menerima. Dia kata dia pegang dengan Allah tak ada sifat. Allah hanya zat semata-mata. Allah dia kaum Mu'tazilah menolak Allah mempunyai sifat, tapi ahli sunnah wal wajib Allah punya sifat. Kita pegangkan Tuhan zat yang wajib berwujud, yang wajib bersifat dengan sifat-sifat kamalah. Mu'tazilah tak. Mu'tazilah kata Allah tu zat semata-mata. Zat yang berkudrat, zat yang beriradat, zat yang ilmu. Tapi dia tak katalah Tuhan tu zat yang banyak. Tetapi dia menolak sifat. Dia kata Tuhan tu zat semata-mata. Jadi pemahaman yang tidak sempurna. Waya ada berapa sambung juga. Dia kata. Dan dari segi logik akal kita bawa tadi, kita tak boleh terima macam mana orang kata ada suatu benda yang tidak bersifat dengan sifat benda. Kalau nisbah pada makhluk. Yang contoh tasbih tadi kan. Kita boleh terima. Awak kata ada tapi tak nak cerita sifat. Itu tak ada lah. Tak ada. Maknanya awak reka je. Awak khayalkan dalam akal awak. Lain. Maka kedua tiada boleh berpisah wujud zat tanpa sifat. Zat ialah dirinya, adapun sifat ialah perangai ataupun tabiat. Tuhan ada perangai, ada tabiat. Bukan tetap hari itu tak punya lagi buah sesat, baru tutup buah sesat. Dia tanya dewan bahasa, mana sifat tu dapat? Ada seorang orang laju sikit internet, Google. Mendapat makna dewan bahasa pakai. Dewan bahasa kata sifat itu tabiat atau perangai. Mungkin sesatkan dewan bahasa dalam pustaka buat report. Penggunaan bagi sifat kepada makhluk ialah tabiat atau perangai. Ataupun pada Allah tetap sifat tu sifatlah. Cuma kita tak guna perkataan perangai Tuhan. Tabiat Tuhan. Tapi betul tak dari segi makna? Dari segi lurah tu macam kasar bunyi. Orang tak kata perangai Tuhan, orang tak kata tak apa, orang kata sifat Tuhan. Lembut kan? Tak betul. Ni perangai Tuhan, ni buat turun hujan ni. Perangai Tuhan. Kasar bahasa, bukan layak bagi dia. Bahasa istana pun tak layak kita kata begitu. Tuanku sedang beradu. Tuanku buat apa? Tuanku jeletup. Bahasa tu. Maaf, tuanku sedang jeletup. Kalimah tu tak kena. Tuanku sedang beradu. Kalau lembut layak bagi dia. Ini sifat Allah.
Dia tak panggil ni perangai Allah. Dia tak. Tapi nak faham bahawa muka mu jadi kampung. Sebut beradu mu tak faham. Kena sebut jeletup. Oh, faham. Muka kita ni jenis otak kelas letak. Tersebut sifat dengan gaya sehari. Maka muak ni nak berendang, nak suruh faham juga. Nak suruh sambung juga bayar dapat persetu. Sifat ni terbaik. Perangai. Kalau nisbah pada makhluk. Pada makna nak nisbah pada Allah tak lari. Tapi pada luruh, pada bahasa tak berapa jarang diguna begitu. Tapi tak salah sikit pun tak sesat pun. Sesuai kadar otak kita. Kalau kelak lecturer kata sebut sifat faham tak? Dia bukan lecturer, kita lecah tu dia kita. Tak boleh buku. Jadi tabiat atau perangai yang menunjuk kepada sesuatu. Kalau benda, apakah tabiat? Air. Tabiatnya apabila diletak dia mengalir. Apabila diletak pada tempat yang lembap dia meresap. Itu tabiat tu dia panggil. Apa perangai air? Jarang diguna pada sifat air apa? Mengalir. Ada benda yang menghalang dia akan air. Sifat air banjir macam mana? Membelok lagu mana pun dia pergi juga. Sifat air tak boleh halang. Contoh. Maka keduanya tidak boleh berpisah, zat dan sifat. Wujud zat tanpa sifat adalah mustahil kerana zat ibarat nyawa yang hidup. Zat itu ibarat nyawa yang hidup. Kalau sifat pula, kalau tidak memiliki sifat mendengar, melihat, berkata, berilmu, kudrat, iradat, maka ianya nyawa yang tiada berfungsi atau zat yang tiada memberi bekas. Macam orang koma, dia zat yang hidup tidak berfungsi. Jadi Tuhan tu ada zatnya tapi tidak bersifat. Bila tak bersifat, majas atau kiasan tadi seperti orang yang ada hidup koma. Orang ni. Bicara dia Abu bayar. Kasar mainan. Dah 3 bulan tu. Doktor pilihan. Itu bukan kita buat pilihan, doktor pilihan. Bicara adik-adik usul lagi. Kita cabut mesej mana? Betul. Sebab tidak berfungsi lagi dah. Sifat dia tidak lagi berfungsi. Sifat melihat, mendengar, berkata, sifat bergerak tidak berfungsi. Dia hanya nyawa saja. Nyawa saja. Nyawa itu pun dengan batuan mesej. Bukan maknanya dengan jantung dia sendiri. Kata ni doktor kata ni. Baik. Pada hakikatnya sifat Allah bukannya tersusun atau bercerai antara satu sama lain. Ia disusun sedemikian rupa hanya dalam sebutan dan untuk memudahkan kefahaman. Seperti Ali memiliki sifat melihat, mendengar, bercakap, bijak, berani, pemaaf dan lainnya. Ali itu hanya satu. Macam itu. Berbilang sifat tersebut hanya menggambarkan perangai dirinya yang pelbagai. Tetapi setiap perangai yang pelbagai itu tidak berpisah dengan zatnya. Berada dalam zatnya. Dalam diri kita. Tengok kiah diri kita lah. Kita kan lebih pada 1, 2, 3 perangai. Bukanlah perangai itu kita boleh tinggal. Macam kita kata tadi itu, sifat perangai malu, saya tinggal rumah. Saya panggil sejuk, saya jadi baik, saya jadi pemurah. Sebab apa awak jadi rumah tu jadi pemalu? Sebab rumah ada 5 sekor lagi. Kita tak ada 5 rumah. Malah kabur tu. Ia tidak bermaksud dirinya memiliki berbina-bina sifat yang berpisah antara satu sama lain. Dia tak maksud nak royak perangai yang banyak tu. Ia ada berpisah zat dengan sifat seperti kertas putih dengan putih. Kertas putih dengan putih di isu kita. Tak berpisah. Boleh tak nak pisah? Boleh. Binasa lah. Binasa lah. Sebab sifat hijau dan lembut ini berdiri di atas zat yang nama zat ini tisu. Kertas tisu. Bawa mari kepada saya tisu tapi saya tambah lembut dan hijaunya. Ayah mai saya buang dulu. Buang gonyek-gonyek habis.
Ambil zat. Tak cok. Lebur hancur. Sifat tu bercerai. Habis dengan zat dia. Dengan zat-zat, dengan sifat bercerai berat. Hancur lebur. Itulah sifat kita. Mana binasa. Kita akan dihancur leburkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian, ia tidak bermaksud dirinya, tidak berpisah zat dengan sifat seperti kertas putih dengan putih. Kertas adalah zat, warna putih adalah sifat. Warna hijau ni sifat, lembut ni sifat. Ni dia panggil sifatu qadimatun qaimatun. Sifat yang berdiri pada zat. Bagaimana sifat berdiri pada zat ni? Sebab tu semua orang lama sebut kita, zat dan sifat tiada bercerai ia. Zat bukan sifat, tapi sifat tiada lain daripada zat. Zat bukan sifat, sifat bukan zat. Betul? Sifat tiada lain melainkan daripada zat. Sifat apa tu? Sifat yang qaim bizat, sifat yang berdiri dengan zat. Dia tu macam satu dah dengan zat. Sehingga disebut zat dan sifat autulah je. Kita pun pening, tambah pening pula lagi. Kata tak ada beza ke atau autulah pula. Dari segi lughawinya dah makna. Lugah tu berbeza. Zat satu perbicaraan dia, sifat satu perbicaraan dia, tapi hakikat duduk dia satu dua. Tak tisu ni buat mari tisu, dia sifat kita beri. Saya tak mau sifat hijau dan lembut, saya nak tisu. Kalau gitu tanya orang datang muka dia. Kalau nak tisu saja dia tak. Kalau nak sekali dengan hijau dan lembut, dia ni. Faham tak? Kasar lah ni main. Memang tabik dia kasar sikit. Faham? Lagi, tawahan ni tak masuk sikit. Nak ngabi. Sebab bulan depan, kalau buat ni juga, taubat tak mari. Dia akan ulang balik. Dia akan ulang balik. Tergantung. Kemudian, contohnya lain, batu hajarul aswad yang bersifat hitam. Batu hajarul aswad. Batu tu, bahasa Melayu kita, hajar tu bahasa Arab. Hajarul aswad, batu hitam. Batu adalah zat, hitam adalah sifat. Berlainan kayu yang diwarnakan biru. Biru. Dan warna lah kita tak sebut. Bukan kita suka sangat nak cerita biru. Tapi pakai baju biru tu suka sebab warna. Kalau habis nak pergi clear belaka. Warna kan Allah Ta'ala. Bukan warna hak parti politik. Jangan fobia color ngah. Jangan main color ngah. Color tu hak Tuhan, bukan hak parti politik. Pakai gila biru orang pun. Ni nak cak orang bulan depan. Dah salah. So politik lah. Kuat main politik color. Color hak Tuhan belaka. Macam hak pertama awak dia orang yang tak ada. Contoh tak marah siapa-siapa, kita nak tegakkan benda tu. Jadi biru tu dia bukan warna bagi sifat. Sebab kayu adalah zat, tapi biru sifat kayu tersebut yang boleh hilang. Maksudnya warna kayu sebut-sebut tu warna. Dia warna kayu. Kita pun ambil cat biru. Jadi biru ni bukan sifat yang berdiri pada zat, tetapi dia panggil sifat aridi, sifat yang datang menopang dia. Macam sening kita ni, dinding kita. Dia warna putih. Warna putih bukan sifat dinding, bukan sifat bagi asal warna dinding, tapi dia warna yang datang kemudian. Warna asal sifat bagi dinding ni warna seming. Warna seming. Itu warna asal dia. Warna yang dipanggil sifat berdiri pada zat. Ini sifat menumpang pada zat. Beza dah. Sebab tu sifat Allah Ta'ala bukan sifat yang mari menumpang atas zat dia. Dia sifat yang qaim bizat, sifat yang berdiri dengan zat dia. Macam kita kata perumpamaan ini. Maha suci Allah dari perumpamaan. Tak tepat pun hakikat sebenar tu. Tapi inilah sedekat-dekat sekurang memberi kefahaman. Hijau ni berdiri pada isu. Mereka kalau saya ambil pula warna pen saya ni, saya pun tahu warna merah pula. Jadi warna merah, warna yang menumpang. Nak buang warna merah, mungkin boleh buang. Boleh buang sikit. Buang atas tisu. Isu. Boleh. Faham Beza dua tu, sifat yang qaim bizat dengan sifat yang dipanggil aridi bizat.
Sifat yang berdiri pada zat atau sifat yang menumpang pada zat. Faham beza model? Boleh. Nak mudah dia orang puang. Dia muka dia tu comel lah. Orang panggil hitam manis lah. Kan nak kata udah-udah. Hitam manis. Jadi hitam manis tu warna kulit dia pada zat diri dia. Satu hari dia pergi kepada majlis, hitam manis tidak lagi dipanggil kepada dia, melainkan putih selepuk. Putih selepuk mari dah. Bukan ke hitam manis dah. Dia hari ni putih selepuk. Putih selepuk bukan warna diri dia yang sebenar. Dia warna yang dia tepek dengan bedok, dengan apa kau lagi dia tepek. Warna yang menumpang. Warna sebenar dia hitam manis. Dua beza sifat. Kemudian kayu warna biru tadi bukan sifat kayu dan dia boleh hilang. Seperti warna putih selepuk tu, dia balik ambil wuduk, dia basuh naik, hilang putih tubik hitam manis. Jika dia bisa lagi, jika seseorang mau mengenali raja kayu, maka akan dikhabarkan sifat yang wajib bagi raja kayu tersebut seperti warnanya, baunya, rasanya, khasiat dan lainnya. Dia orang nak pergi raja kayu ni. Nak buat apa, nak buat mata, nak buat muka ke, nak buat apa tak, nak buat. Jadi dia tanya kita, orang tanya seorang ni bukan apa sifat raja kayu. Sifat yang sebenar. Juga akan digambarkan sifat yang mustahil bagi kayu tersebut. Sifat yang melawan. Raja kayu warna dia warna kehitaman sikit. Contoh kan, saya pun tak kenal raja kayu warna apa tak. Contoh saja. Raja kayu warna hitam. Bukan warna kuning. Oh, ingat warna kuning sebab raja. Raja kan ni. Ingat raja warna kuning. Bukan warna kuning tu raja kayu yang palsu. Raja kayu yang sebetul warna hitam. Contoh. Jadi dia khabar dua sifat. Allah wajib bersifat dengan sifat kudrat. Mustahil Allah tu lemah. Ni contoh. Ni khabar sifat. Tuhan wajib bersifat kijang bakok, sedia dan kekal. Ada permulaan, kena jadi dan ada kesudahan. Itu bukan benar. Tengok dia buat mari. Jika tidak ada sifat, bagaimana kita dapat mengenali raja kayu tersebut? Tak ada sifat. Saya nak pergi beli raja kayu, boleh tak ajak saya raja kayu? Raja kayu ni nak royak apa? Boleh kita tak ada sifat. Tengok pula akal. Geting pula enggak. Memikir ke dia. Raja kayu tak ada sifat. Nak royak apa ni? Jadi mustahil. Tak ada sifat. Jadi sifat dan zat adalah satu. Zat adalah dirinya. Sifat adalah perangai. Sifat dan zat adalah wahdah. Kita sebut dia. Faham? Belum faham dah. InsyaAllah. Antara nas yang membuktikan Allah memiliki sifat. Dia kata Allah Ta'ala yang cerita dia tu yang dia sendiri ada sifat. Mana? Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fi laysa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini kata sifat. Dia pencipta langit dan bumi. Dekat PN dia. Perbuatan dia. Fatirus samawati wal ard. Dia Allah yang mencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Dia yang menjadikan bagi kamu. Dia hok wakmu dari jenis pasangan-pasanganmu. Dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan. Dia buat ayam lawang ayam, itik lawang itik. Sama juga manusia lawang manusia. Kalau manusia lawang haiwan lain tu dia dua TPI. Dan manusia pula pasangan. Ada juga pula manusia hok lawan jenis sejenis juga. Pedang juga. Contoh. Ni Tuhan buat lagu tu dia tukar. Dia nak lagi pada normal Tuhan. Normal ciptaan Tuhan. Dan dia jadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu. Dia jadi itu makna dia buat.
Dia buat tu, dia tak ada kerak, dia nak buat. Wajib dia ada kerak. Sebab di kapal dah dia buat. Dan kenyataan buat tu memang ada cokok. Ni. Kan nak kata dia tak ada sifat. Akal tak boleh terima kalau mu kata Tuhan tak ada sifat. Kalau tidak mu jadi dengan dia ni. Sebab tu, bila kita jazam tu cakap tu, Allah Maha Hebat, Maha Wahdah, Maha Esa, tak terkabur, tak terbayang. Siapa gitu? Yakin, ilmu yakin. Dan tidak ada dia dan dijadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu. Dengan jalan itu kan? Jalan pasangan-pasangan tadi lah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Dia tegaskan lagi. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 9. Jadi kalau orang tanya kita zat Tuhan bagaimana? Laisa kamitslihi syai'. Sifat Tuhan macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Perbuatan Tuhan yang buat lagu mana? Laisa kamitslihi syai'. Itu je usul dia. Ni je tauhid nak ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ditanya bagaimana zat Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditanya sifat Allah, bagaimana sifat Allah? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, dia jawab usul lalu. Nak cicit ni jawab usul lalu. Padahal kamu ni hok modal sekali. Nak sarah orang lain nak uti. Nak sarah macam ustaz ni bang masa lebih dah aku beli soh dah ni, nak uti. Jadi ayat tu tadi sudah usul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya menyebut, Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Tuhan tiada Tuhan melainkan Engkau. Kepadamu aku menyerahkan diriku. Engkaulah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku, dan apa yang tiada dikehendakinya pasti tiada akan berlaku. Sifat iradah, kudrat iradah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung pada zat dan sifat. Aku menyedari bahawa sesungguhnya Allah maha berkuasa ke atas sesuatu dan pengetahuannya juga meliputi segala sesuatu. Allah yang maha ain. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan nafsuku dan dari kejahatan setiap binatang yang melanggar. Sedang dirimulah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Sesungguhnya pegangan kita tentang ketuhanan berada di atas jalan yang lurus. Hadis riwayat At-Tabarani. Selawat dan salam pada Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dan selawat akan Nabi wa saudaraku, kita sunnahnya dengan yang kamu akan memiliki cahaya yang membuka pintu ketahiran ihsan dan menanggalkan kekotoran syirik pada batinmu. Wallahu wa rasuluhu. Demikian yang dapat saya sampaikan malam ini. Mohon maaf banyak-banyak, sebanyak-banyaknya malam ini saya minta maaf banyak daripada sekali ya. Sebab ambil masa lebih sikit. Syarah tu kecang sikit malam ni. Sebab bank tu tak mengulang dulu bulan depan. Macam sebab ni rasa mengulang kali ketiga ni. Mengulang bab yang sama sifat 20. Jadi beruntunglah orang lama sarah. Orang mahkota aman. 3 kalinya kau. Tapi tak tahu lekat ke tak. Itu cerita nombor 2 lah. 3 kali kau kita beri dia punya kesimpulan ataupun dia punya formula ringkas memahami sifat 20 tadi. Dan insya-Allah moga-moga Allah Taala mengampuni dosa kita dan kejahilan kita, mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya ilmu, dan moga Allah memberikan kita keberkatan daripada keberkatan guru-guru kita, mengalir pahala kepada ibu bapa kita, kepada kedua ibu bapa kita, moyang kita, seluruh keturunan kita, dan mengalir pahala kepada guru-guru kita,
dan sekalian orang-orang yang majlis sebab kita berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ini insyaallah taala. Mohon maaf banyak daripada saya sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.